Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 Kuliah KMC 2, kami telah memilih untuk membentangkan tokoh falsafah yang bernama Ibnu Khaldun. Nama pensyarah Dr. Khadijah binti Muda. Berikut adalah nama dan nombor metrik ahli kumpulan kami. Bab 1. Pengenalan. Yang pertama, latar belakang kajian. Ibnu Khaldun merupakan tokoh Islam dan ulama terbesar yang disegani kerana terlalu banyak idea yang disumbangkan oleh pemikiran beliau sehinggakan mendapat perhatian orang ramai. Yang kedua, masalah kajian. Masalah kajian ini adalah untuk mengenali latar belakang Ibnu Khaldun dengan lebih mendalam. Kajian ini juga untuk mengenal pasti apakah pemikiran tokoh Islam dan cara yang digunakan oleh beliau. Melalui kajian ini, pengkaji akan meneliti apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun kerana terdapat banyak sumbangan beliau yang memberi kesan kepada pendidikan dan kehidupan orang seterusnya. Melalui kajian ini, pengkaji dapat meneliti apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun kerana terdapat banyak sumbangan yang bermakna daripada beliau. Yang ketiga, objektif kajian. Berdasarkan kepada pembincangan di atas, objektif utama kajian ini adalah untuk menghuraikan latar belakang tokoh Islam Ibnu Khaldun. Seterusnya, untuk mengenal pasti pengaruh pemikiran tokoh falsafah Islam Ibnu Khaldun. Akhir sekali, untuk menganalisis sumbangan-sumbangan Ibnu Khaldun dalam pelbagai bidang. Yang keempat, skop kajian. Skop kajian perlu dibuat bagi mengelakkan masalah kajian terpesong daripada sasaran. Jadi, kajian ini berfokus kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia supaya mereka lebih mengenali ahli falsafah Islam. Pada masa yang sama, cabaran yang dihadapi oleh Universiti Sains Islam Malaysia pula dalam penambahbaikan bahagian dakwah dan kerohanian agar mahasiswa dan mahasiswi sedar akan kepentingan tokoh falsafah Islam dan menjadikan ia contoh teladan dalam diri mereka. Bab 2. Sorotan literatur. Tokoh membawa maksud seseorang yang luas pengetahuannya. Ibnu Khaldun merupakan tokoh sejarawan Arab yang juga mempunyai karya Muqaddimah. Beliau juga merupakan anak kelahiran Tunis yang mendapat pendidikan di Andalus. Menurut ahli sejarah, penulisan Ibnu Khaldun dalam karyanya adalah berbeza dengan ahli sejarah tradisi kerana pendekatan beliau lebih tinggi dengan menggabungkan ilmu nakli dan akli. Bab 3. Metodologi kajian. Dalam usaha untuk menjayakan kajian ini, kami menggunakan kaedah sejarah iaitu membuat penyelidikan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang sebenar dan membuat penyelidikan serta analisis permasalahannya. Kami menggunakan teknik penyelidikan yang berpandukan bahan rujukan bertulis, library research iaitu mengkaji sejumlah artikel-artikel, buku-buku dan rujukan ilmiah yang lain serta membahaskan permasalahannya. Kami mengumpul data secara kualitatif berbanding kuantitatif kerana kami mementingkan kualiti berbanding kuantiti. Tidak terhenti setakat itu sahaja, data-data yang telah dipilih seterusnya akan melalui satu proses analisis isi kandungan. Berikut adalah contoh kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Kitab Muqaddimah telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa dan ianya boleh didapati di pasaran. Bab 4. Analisis dapatan kajian. Latar belakang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh sejarawan yang terulung. Nama sebenar beliau Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman ibni Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadan 732 Hijrah bersamaan 27 Mei 1332 Masihi. Berketurunan Arab Yaman yang berhijrah ke Tunisia. Ibnu Khaldun memegang beberapa
Ibnu Khaldun pernah memegang beberapa jawatan penting dalam sesebuah negara seperti Setiausaha Negara, Ahli Majlis Penasihat dan Menteri kerana menyertai ahli politik di Tunisia, Maghribi, Andalus dan Timur Tengah. Kepribadian Ibnu Khaldun adalah tekun dalam mencari ilmu. Beliau tekun mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah sejak masih kecil. Bidang yang dikuasai oleh Ibnu Khaldun adalah bahasa Arab, hadis mustalah, nahwu dan balaghah, fiqh, mantiq, sastera, falsafah, ekonomi, sains dan sosiologi. Ibnu Khaldun merupakan seorang yang kreatif disebabkan berjaya menghasilkan karya tersendiri iaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun di mana mengetengahkan sejarah sebagai ilmu yang tersendiri. Pengaruh pemikiran tokoh Islam. Cendekiawan Islam yang terunggul merangkumi pelbagai bidang iaitu sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Pandangan Ibnu Khaldun turut disokong oleh dunia barat di mana seorang tokoh sejarawan berketurunan Yahudi membuktikan Ibnu Khaldun merupakan ahli sejarawan Arab yang terhebat pada zaman pertengahan. Ibnu Khaldun mentafsir sejarah menurut ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Yang pertama, Al-Umran, membawa maksud membangun paradigma peradaban masyarakat. Diklasifikasikan dalam segala ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosiologi. Juga merangkumi segala aspek aktiviti manusia seperti peradaban, ekonomi, sosial dan politik. Menurut Ibnu Khaldun, yang mana ilmu metodologi membahaskan tentang dasar-dasar peradaban. Yang kedua, peletak dasar sosiologi. Ibnu Khaldun juga merupakan ahli sosiologi yang membahaskan tentang sejarah dan memahami keadaan masyarakat mengikut generasi. Masyarakat terbahagi kepada 3 tahap. Yang pertama, masyarakat primitif yang tidak kenal tentang peradaban dan hidup berpindah randah. Yang kedua, masyarakat perkampungan yang kehidupannya tetap dan bersederhana. Yang ketiga, masyarakat kota yang kenal akan peradaban dan menjadikan perindustrian dan perdagangan sebagai mata pencarian mereka. Tradisi hermeneutik oleh Ibnu Khaldun. Tradisi ini dipelopori oleh Ibnu Khaldun seterusnya berkembang kepada generasi selepasnya iaitu Arqam dan Nashhamid Abu Zaid. Sebuah tradisi akan pupus sekiranya tidak hidup secara berterusan. 3 elemen utama dalam falsafah sejarah Ibnu Khaldun. Yang pertama, pelakon sejarah. Yang kedua, bahan sejarah. Yang ketiga, pembaca sejarah. Ketiga-tiga elemen ini mesti saling berkait dan mustahil salah satu daripadanya akan hilang. Menurutnya, ahli falsafah ketika menerima sejarah atau menggambarkan suatu peristiwa mesti memahami fenomena tersebut dan keadaan sosial masyarakat pada masa itu. Jadi kali ini saya akan membahaskan berkenaan sumbangan Ibnu Khaldun terhadap peradaban manusia. Yang pertama, sumbangan beliau di dalam bidang politik, iaitu beliau telah mengeluarkan suatu falsafah politik yang menurut kajiannya asas pembentukan negara memerlukan kepada pelbagai institusi negeri dan pihak berkuasa bagi mentadbir sebuah negara. Ibnu Khaldun tidak menggunakan asas keagamaan dalam kepimpinan tetapi lebih menekankan kepada sosial dan budaya. Baginya, manusia mampu menuruti hal kepimpinan tanpa agama. Ibnu Khaldun juga berpandangan bahawa wahyu Allah ini bukan keperluan sesebuah negara dalam organisasi politik. Namun kekuasaan politik tetap wujud walaupun tanpa hukum Allah. Ianya dapat berdiri daripada 2 acara menjadi satu, iaitu solidariti dan kepimpinan. Agama dan politik jika bersatu akan memberi sumbangan yang besar untuk membangunkan integriti sosial. Agama menjadi asas keperluan dalam politik untuk mengelakkan segala perselisihan dan perpecahan. Sumbangan beliau yang kedua merupakan karangan beliau iaitu Al-Muqaddimah, di mana karangan beliau Al-Muqaddimah ini sememangnya terkenal di kalangan ahli sejarah. Menurut Bill Lewis, karangan beliau ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang penting dan karangan ini dapat membantu ahli sejarah dalam penghasilan kajian yang benar dan berilmiah. Sumbangan beliau yang ketiga iaitu melalui bidang ekonomi.
Beliau digelar sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi dan logik sangatlah logik dan realistik. Teori yang dikemukakannya jauh lebih terdahulu daripada teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi barat seperti Adam Smith dan David Ricardo. Ibn Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerjasama dan kesederhanaan. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Sumbangan yang keempat iaitu melalui bidang pembinaan sesebuah negara. Ibn Khaldun ini merupakan seorang yang menitik beratkan tentang kemakmuran sesebuah negara. Ini menyebabkan beliau selalu berbincang berkenaan masalah-masalah negara. Beliau akan memastikan negara itu sentiasa dalam kawalan daripada pelbagai ancaman dan musuh. Beliau juga akan memastikan bahawa sumber makanan dan punca air bersih sentiasa mencukupi bagi rakyat mereka. Rumusan yang dapat kita lakukan di sini dapat disimpulkan bahawa kira-kira terdapat 3 pemikiran Ibn Khaldun, iaitu yang pertama Al-Umran, iaitu yang membawa maksud kepada membangun paradigma masyarakat, peradaban masyarakat. Yang kedua dasar sosiologi dan yang ketiga tradisi humaniti. Tidak dapat dinafikan bahawa ketokohan beliau dalam pelbagai bidang seperti sosiologi, astronomi, kimia dan sejarah telah banyak memberi sumbangan kepada peradaban manusia. Sumbangan beliau terutamanya melalui karangan beliau dalam Al-Muqaddimah telah mencetuskan gaya pemikiran yang baharu terhadap peradaban dunia sosial moden. Yang menjadikan Ibn Khaldun sebagai idola dalam diri seseorang itu akan mendorongnya untuk menimba lebih banyak ilmu di dunia ini. Sifat Ibn Khaldun yang cintakan akan ilmu telah mendorong beliau untuk berhijrah ke pelbagai tempat bagi menambahkan ilmu serta menyampaikan ilmunya. Ilmu yang terdapat di dunia ini sangatlah luas dan jika kita terakainya akan membawa kita ke arah pelbagai lagi ilmu yang belum kita kecapi. Ilmu yang sudah manusia kecapi pada waktu sekarang ini boleh digambarkan hanyalah satu titis daripada seluas lautan, yang menggambarkan bahawa ilmu yang kita cari tidak akan sampai ke penghujungnya. Semakin kita menggali, semakin bertambah ilmu yang kita dapat. Jadi kita sebagai generasi moden haruslah menjadikan tokoh-tokoh Islam ini seperti Ibn Khaldun sebagai idola kita bagi menginspirasikan diri kita untuk menjadi seorang manusia yang lebih berjaya dan bermanfaat kepada masyarakat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.